لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jawatan kuasa masjid yang berbahagia Ayahanda Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, kita punya ahli kitab kita Yusuf Qardawi, dan juga Syekh Said Ramadan Al-Buti, ibu-ibu, ayah-ayah yang dah lama kita tak bersua. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan pada malam ini untuk saya menggantikan slot pada malam ini. Jadi mungkin kalau ibu sana hujung tak nampak saya tu, saya Ustaz Jabar, tak nampak lama dah. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama menikmati dalam suasana Allah berikan nikmat turunnya hujan, dengan kita berdoa kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, kau kurniakanlah hujan ini hujan yang memberikan manfaat. Alhamdulillah dalam ramai-ramai kita diberikan peluang untuk hadir dalam rumah Allah dan mengimarahkan waktu ini, saat ini di antara maghrib dan isya, sehingga kan dalam hadis Bukhari Nabi SAW menyatakan malaikat turun pada saat ini dan membacakan doa pada setiap kita yang hadir pada malam ini dengan dua doa, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Doa malaikat, ya Allah, kau ampunilah orang yang berada dalam rumah ini, ya Allah, kau rahmatilah mereka yang berada dalam rumah ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan Allah merahmati kita. Para hadirin yang dirahmati Allah, malam ini ringkas oleh kerana kita masih dalam mood COVID-19, mana PKPP. Kita doakan supaya Allah mengelakkan kita, menjauhkan kita daripada bala wabak ini, agar ianya cepat kunjung padam, akhirnya kita boleh menikmati kehidupan seperti biasa. Kalau tuan tengok perkembangan sehari dua ni masih lagi membimbangkan kita. Walaupun angka kita angka yang single punya angka 6, 5, 10, turun balik 7, semalam 6 yang petang ni tak pasti pula berapa. Tapi masih lagi tahap membimbangkan. Maknanya kes importnya, ada pula kes jangkitan tempatannya. Jadi kita sentiasalah berdoa kepada Allah agar bebaskan kita daripada penyakit-penyakit ini. Banyak hikmah saya rasa dalam sesi tazkirah. Sebelum daripada ini pun sudah ramai para asatizah, para masyayikh, ustaz-ustaz kita mengupas tentang tajuk yang sangat dekat dengan kita pada saat ini. Cuma malam ni saya nak bawa satu tajuk yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang betapa pentingnya dalam hidup ini sifat tawadhu'. Sifat apa tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah? Tawadhu' dalam hidup ini. Dalam satu hadis Nabi sebut, ma naqasat min malin wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Ini hadis ni pendek saja. Kalau sampai kita boleh hafal tu dahsyat lah ya. Boleh tak tuan-tuan ikut sebutan saya ni? Kita baca sama-sama.
qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma naqasat min malin wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Apa maksud ataupun mafhum hadis ini? Ma naqasat min malin, tidaklah berkurangan daripada harta, yaitu bagi orang yang banyak melakukan infak, sedekah, wakaf. Dalam arti kata lain, dia memberi. Adakah hartanya berkurangan? Nabi sebut dan Nabi berikan jaminan tidak berkurangan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Ini 3 sifat para hadirin yang disebut oleh Nabi. Orang yang suka bersedekah tak berkurangan hartanya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang pemaaf. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Orang yang pemaaf, bila orang minta maaf dengan dia, dia maafkan, segera memaafkan, tidak berkurangan daripada dia. Adakah dia akan jadi down, rendah moralnya, rendah keegoannya? Tidak. Kata Nabi SAW, Allah muliakan dia. Pemaaf ini Allah muliakan dia. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, wa ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak adalah bagi orang yang tawadhu'. Orang yang tawadhu' ni orang yang merendahkan diri, melainkan Allah yang mengangkatkan dirinya di hadapan Allah. Dia rendahkan diri, dia sujud, dia rukuk, amalan hatinya khusyuk, amalan perbuatannya khudu', rendahkan diri kepada Allah. Dengan sesama manusia, dia tidak ego, dia tidak bongkak dan sombong. Nampak macam rendah diri, tetapi Allah mengangkat dirinya. 3 sifat ini disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ingat ke? Supaya kita sama-sama beramal, muhasabah pada diri saya, diri tuan-tuan dan kita jemaah pada malam ini. 1, sifat memberi, tak berkurangan harta. Tuan-tuan tengok orang yang banyak memberi, bersedekah, adakah dia jadi papa kedana miskin? Tengok keliling kita, orang yang bila saat ada orang susah, dia cepat membantu. Adakah dia miskin pada saat ini? COVID-19 baru ni, dalam musim PKP itu para hadirin, cepat saja orang putus bekalan. Apatah lagi kalau ada yang sebahagiannya pencarian rezekinya tu bukan makan gaji ataupun allowance, sebaliknya harian, kerja upah. Bila dah potong tu, bayangkan sebulan dah menggelabah dah. Berapa ramai daripada kalangan ahli karya kita ni tak ada rezeki, punca rezekinya terputus. Dan alhamdulillah, ramailah orang-orang yang para dermawan yang kita tengok sana sini. Barangkali masjid kita pun ada lakukannya. Ada yang buat secara NGO, berkumpulan karya, grup masjid, grup surau, grup komuniti, persendirian pun ada. Masing-masing buat. Pada saat itu kita muhasabah. Saya sendiri tengok keadaan tu, bimbang. Bila saya dengar ada di kalangan jiran tetangga kita ada yang putus bekalan, tak makan, beras pun tak ada. Start daripada situ para hadirin, saya pakat dengan orang komuniti. Cuba tanya betul-betul jiran ni, siapa yang dia tak makan? Rupanya memang ramai.
apatah lagi orang muda yang baru bekerja, makan gaji sebagainya, buat. Dan alhamdulillah masa Covid itu ramailah orang yang bertimbang rasa, ya. Orang yang memberi ni tak putus bekalan dia, tak putus. Saya announce siapa yang tak ada beras je saya announce dalam Facebook. Boleh datang ke Akademi Tahfiz lah di Taman Impiana tu, boleh datang ambil beras. Kalau mungkin saya rasa tuan-tuan haji di masjid ni kalau dengar beras tak ada apa lah, tapi yang datangnya dalam rekod saya dalam tempoh sebulan itu 250 orang nakkan beras. Beras tu pula 5 kilo je, bukan 10 kilo. Saya kabarkan 5 kilo. Dalam rekod saya yang ambil beras tu 250 orang. Tapi kita taklah bagi beras saja, macam-macam lah kita bagi. Saya nak tengok berapa orang yang dah putus bekalan berasnya. Hakikatnya memang ramai. Saya tanya pula, interview sembang-sembang pula dengan abang yang datang tu, makcik datang, opah datang, macam-macam datang. Memang tak ada dah, di rumah tak ada dah katanya. Kalau yang ibu muda tu siap minta lagi, nakkan beli pampers, duit beli pampers pun ada, nak beli susu pun ada. Itu hakikat masyarakat yang tak jauh daripada kita, sekeliling kita, ya. Kadang-kadang kita tak perasan, kita nampak di jauh sana, ya, orang yang susah di Somalia, orang di Zimbabwe, orang di Cambodia, orang yang jauh-jauh kita nampak di Bosnia pada satu ketika dahulu. Tapi sebenarnya orang yang susah tu ada juga di sekeliling kita, tapi pada peringkat itu. Mungkin kalau kita pergi luar negara lagi susah, lagi teruk. Jadi para hadirin, ramai daripada kalangan saya tengok penempatan-penempatan awam pun, orang biasa, ada setengah tempat tu letak beras dekat depan rumah 10 kilo, tak pernah ambil je, tak payah tulis nama, tak payah. Ada juga macam tu. Itu menunjukkan apa para hadirin? Bila kita memberi harta kita tak putus, takkan putus. Yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Orang yang pemaaf, dia tak akan hilang dia punya haibah dia, kehebatan dia, tak hilang. Sebaliknya, Allah datangkan, berikan kepada kemuliaan. Sebab itu kalau orang datang kepada kita, bagi tahu, mengadukan masalah dia, ataupun bagi tahu kat kita, tolonglah maafkan saya dulu, 20 tahun punya cerita dulu saya buat sekian-sekian. Mika tak tahu, agak-agak Mika maafkan tak? Kan? Apa kesalahannya tu? Terambil reta kita ke, duit kita ke? Kalau kita maafkan dan kita kata harta itu halal, Allah berikan kemuliaan kepada kita. Itu cukup luar biasa para hadirin. Itu kalau berkaitan dengan harta, benda-benda kecil. Kalau yang berkaitan dengan hal-hal kemanusiaan, kepribadian, politik umpamanya, yang benda suka nak maafkan ni, kan? Orang dah hentam kita, orang dah macam-macam kata kat kita, orang dah pelakukan kita itu dan ini, masukkan kita, contohnya lah, kalau tengok ujian bagi orang politik ni dahsyat, ya, dahsyat tuan-tuan. Tengok saja dalam Facebook apa ni, ada je isu kecil je, bila dibesarkan kemudian hentam tu macam orang tu buat dosa besar, kan? Macam sab'a mubiqat, dosa 7 dosa-dosa besar. Apa dosanya? Antaranya melanggar SOP, contohnya, kan? Saya pun risau juga ni, boleh ke ceramah tak pakai ni, kan? Dan takut orang perekod pula, ya. Tapi bila orang yang berjiwa besar, orang kecam kita, orang maki hamun kita, kita kata aku maafkanlah, tak payah aku terikut dengan masalah-masalah ataupun kendak-kendak orang, insya-Allah Allah tak jatuhkan haibah kita, sebaliknya Allah datangkan, berikan kemuliaan kepada kita. Allah berikan kemuliaan. Ini yang ketiga, wa ma tawadha'a ahadun, tidaklah dikatakan tawadhu' melainkan Allah angkat. Tawaduk ni rendah diri, jalannya menunduk, tak ngangkat, tak mengepak. Ini bukan nak memuji para hadirin, ya, kita tidak memuji. Kalau tuan-tuan tengok Menteri Agama, insya-Allah
Dr. Zul tu saya kenal lama, daripada dia masih pensyarah di Unity, kemudian USIM, kemudian dia sebagai ahli majlis fatwa Terengganu, kemudian dia jadi ahli fatwa, ahli pakar rujuk tabung haji, kemudiannya sampailah jadi mufti, sehinggalah orang yang tawaduk daripada macam tu lah. Tuan-tuan tengok Menteri Agama tu, daripada dia pensyarah Unity dulu sampai itulah dia wataknya. Saya talaki dengan dia macam tu karakternya. Walaupun jadi menteri, kuliahnya tak tinggal, tazkirahnya tak tinggal, mendekati masyarakat ni memang dekat, lagi dekat. Tawaduk, dia pernah sebut perkataan tawaduk, dan dia ajar bila mana dia mengajar kitab hikam. Saya ingat lagi, kami talaki dulu, saya masa dalam program Imam Muda tu kami talaki kitab hikam tentang tasawuf kan. Bila baca semua bait dalam hikam itu, apa ni, As-Sakandari ya, Syekh As-Sakandari ya, bila baca tu semua tu, Dr. Zul dia tak pernah tegur dan tak pernah nak syarah, tak ada, dia suruh baca je. Baca, kita pun bila kata nak syarah ni, macam mana nak faham ni doktor, kamu faham sendirilah, kamu dah ustaz dah, dia kata. Rupanya bila kita baca, kita apply dia bila dalam hidup. Ilmu ni dia bukan hanya dibaca, tapi dia kena applied, dia kena praktis, baru kita nampak, baru kita memahami arti dan bait-bait setiap daripada perkataan itu. Antaranya perkataan tawaduk. Tawaduk ni rendah diri, serendah-rendahnya. Sebab itu dalam resam Melayu kita, orang tua kita, dia kata apa? Jadilah seperti resmi padi. Resmi padi, lagi berisi lagi tunduk. Ingat? Itu resmi padi. Ilmu ada, pangkat ada, jawatan ada, harta ada, isinya banyak tapi menunduk. Padi yang naik tercangak-bangak ni padi macam mana tuan-tuan? Yang tak diisi, cangak-bangak, menunjuk. Ada reta sikit, menunjuk. Jamnya mahal, keretanya mahal. Ni peniaga-peniaga muda, businessman muda hari ni lah, yang bukan di Malaysia lah, di Afrika. Di Malaysia ni banyak tawaduk, yang faham-faham, tak faham sudah. Tak ada tawaduk. Ada ilmu sikit, asyik nak berdebat. Mana aku nak berdebat ni? Cari pula orang yang nak berdebat tu yang ulama-ulama, yang watai-watai, lawan. Nak menunjukkan kehebatan ilmu, bukan nak mencari kebenaran, sebaliknya nak mencari kehebatan. Akhirnya tidak ada sifat tawaduk, hilang sifat tawaduk dalam masyarakat. Yang paling bimbang, hilangnya sifat tawaduk di kalangan ilmuwan, para cendekiawan. Hilangnya sifat tawaduk di kalangan orang kaya, hilang. Saya nak bawa cerita tawaduk ni menarik tuan-tuan. Baru ni saya, yalah, kita musim PKP ni jarang kuliah-kuliah secara live ni, secara mubashir macam ni. Banyak sekarang ni virtual. Daripada bulan 3 hari tu sampai saat ni pun masih aktif lagi kuliah-kuliah virtual. Antara yang saya ikut kuliah ni, kuliah Datuk Dr. Hassan Ali. Tuan-tuan ikut, buka Facebook dia. Mungkin ada ibu ayah pun ikut ya. Ada yang ikut tak? Datuk Dr. Hassan Ali, bekas Esko Selangor, PJ di Selangor satu ketika dahulu. Hari ni dia aktif dalam dakwah, dan hari ni dia buat satu komplek. Dia dalam niat dia di akhir hidupnya untuk buat satu komplek, namanya Komplek Husnul Khatimah, pusat pendidikan. Jadi dia bawa dalam satu siaran dia tu, dia kata esok datang esok sila tengok mubashir live saya. Ada 2 Hassan Ali, dia kata, saya dan seorang lagi Dr. Hassan Ali juga. Saya tak tengok live tu, tapi saya tengok rekod. Siapa dia Dr. Hassan Ali ni? Sebab nama tu sama kan, mesti karakternya lebih kurang. Kemudian saya tengok rekod tu, Dr. Hassan Ali ni satu orang yang terkandas. Dia orang Melayu, tapi sudah lama hidup di Zimbabwe. Jarang orang Melayu kita duduk Zimbabwe. Ya, habis pun kalau orang Perak duduk Langkawi ya.
Setakat rentas negeri itu okey lah. Rentas negara ni ada, tapi Zimbabwe jarang. Dr. Hassan Ali ni duduk di Zimbabwe dan dia kaya, dia multi millionaire. Dia bagi tahu dia seorang yang kaya lah. Dia tak cerita saya ni multi millionaire, tapi bila dia cakap tu kita tahu dia multi millionaire. Dia kata selepas saya balik, saya ziarah keluarga, bila berlaku Covid saya tak boleh balik ke Zimbabwe, dan dia memilih untuk beriktikaf dia panggil bilik musafir di Damansara, di masjid pinggiran Damansara di KL. Kita ada bilik musafir kan? Kita sini ada bilik musafir. Dia duduk bilik musafir. Dia kata setakat ni saya dah 4 bulan duduk bilik musafir Dr. Hassan Ali ni. Dan dia kata sepanjang saya duduk di masjid ni, saya rasa paling seronok, saat yang paling seronok saya dapat menjaga 5 waktu salat secara berjamaah. Dan yang paling seronok sekali adalah ketika mana saya dapat menjaga selama 4 bulan salat subuh secara jamaah di masjid itu. Masjid itu saya ingat tuan-tuan kena pergi juga. Menarik masjid itu, di pinggiran Damansara, depan dengan IKEA Damansara. Dan dia pun ceritalah apa detik hidup dia. Orang tanya dia kenapa di Zimbabwe, kenapa tak di tempat lain. Orang tanya dia macam mana dia boleh kaya. Kayanya Dr. Hassan Ali ni sampai dia ada 18 lombong emas di Zimbabwe. 18 apa kita panggil kalau lombong ni apa, buah 18 lombong emas di Zimbabwe. Dia kata saya tak pernah terfikir saya ada 18 emas lombong di Zimbabwe, tapi Allah kurniakan kepada saya secara award, direct award yang saya tak sangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dipegang ayat tu, surah At-Talaq tu. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah buka baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu, Allah bagi rezekinya tanpa disangka-sangka. Itu ayat tu. Apa yang rezeki tak disangka ni? Dia kata saya mula-mula ke Zimbabwe, saya buat program humanity program, program kemanusiaan. Itu saja saya buat. Saya sampai sana, saya tengok orang tak cukup air, ada tempat tak sampai saluran air, ada tempat tak dapat bekalan air bersih. Lepas tu dia buat telaga, dia pakatlah, dia iklankan di syarikat-syarikat korporat Malaysia. Dia bagi tahu dekat orang Malaysia, dia bagi tahu mana negara yang dia tahu, Singapura dan sebagainya. Buat pakat-pakat buat projek wakaf telaga di Zimbabwe. Itu asalnya. Bila dia buat sampai dah beribu-ribu dah telaganya. Dia tak sebut kalau jumlahnya berapa, tapi dah ribuan telaga telah dibina, sehingga kerajaan Zimbabwe nampak dia ni, Dr. Hassan ni. Orang boleh tanya dia siapa dia ni, Hassan ni. Dia dah buat projek tu dah sifatnya dah puluh-puluh juta lah, projek wakaf itu. Sehingga presiden dan kerajaan Zimbabwe yakin dengan Dr. Hassan ni, dengan amanah dan sebagainya. Dia kata kamu nak tak uruskan lombong-lombong emas di Zimbabwe, daripada 1 lombong kepada 2, daripada 2 sampai 3, sehinggalah 18. Tuan-tuan boleh tengok tu ya. Maknanya apa? Dia pun tak pernah terfikir rezeki yang sepatutnya dapat di Malaysia, tapi Allah bagi melalui rezeki di negara ketiga, negara miskin. Tapi hidupnya bagaimana? Tawaduk. Dia boleh nak pilih kalau duduk Malaysia di hotel 5 star, boleh je. Tapi mereka memilih, orang yang tawaduk ni macam mana tuan-tuan? Memilih masjid. Dia nak iktikaf, dia nak masa dia dengan Quran, dia nak akhir hayatnya tu husnul khatimah. Saya yakin ibu ayah pun ada sifat yang sama. Nak tawaduk, ni sifat tawaduk.
Saya selalu bawa cerita juga. Saya rasa dekat Said Ramadan Al-Buti pun selalu dengar cerita saya ni. Kalau di Mekah tu ada seorang syekh, dia bukan syekh alim ulama, dia seorang peniaga, businessman. Kalau orang Melayu panggil dia Pak Aziz. Kalau ada sini Pak Aziz ya, namanya Abdul Aziz Ar-Rajihi. Siapa dia? Kalau semua dengar nama Ar-Rajihi ni, tuan-tuan akan tahu siapa Ar-Rajihi. Pemilik Bank Ar-Rajihi yang ada 1.4 million pekerja seluruh dunia. Mana hebat perniagaan dia. 10 tahun lepas, oleh kerana dah tua, 10 tahun lepas dia telah let go semua hartanya, waqaf lillahi ta'ala. Nilainya 60 bilion harta yang berkaitan dengan diri dia lah. Tapi empayar Ar-Rajihi itu masih berjalan, legasi itu masih bergerak. Ar-Rajihi, siapa tak kenal? Wakafnya di dunia Arab semua orang tahu. Di tempat kita mungkin tak sampai sangat wakaf foundation daripada Ar-Rajihi, tapi kalau di negara-negara miskin yang lain sampai. Negara Afrika, di pusat-pusat Islamic Center di seluruh dunia sampai orang tahu Ar-Rajihi. Kita ni tahu lebih pada bank. Dia telah let go 60 bilion untuk wakaf nilai dia. Dan dia kata akhir hayatnya, sebelum ni pun memang dah masjid dah, cuma akhir hayat ni dia kata biarlah kalau boleh dia dengan masjidnya. Dan dia telah bina 10 tahun juga yang dulu, masjid kedua terbesar di Makkah Al-Mukarramah. Apa nama masjid tu? Ingat lagi Said Ramadan Al-Buti? Masjid Ar-Rajihi nama masjid tu. Yang kedua terbesar selepas Masjidil Haram. Dia habis banyak masa di dekat situ, Al-Haram, Masjid Ar-Rajihi. Tawadhu. Kalau tuan-tuan tengok orang businessman di Saudi ni, tuan-tuan tak kenal, sebab pakaian dia sama. Masuk bank pun macam itu, masuk gedung pun macam tu, masuk masjid pun macam tu. Rupanya boleh berkurang je, jambang semuanya. Tapi tawadhu. Tawadhu. Kerana mewakafkan hartanya, dirinya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi contoh-contoh yang lain, ya. Saya suka kita ambil part yang angle yang paling bagus. Kalau orang muda dikenal satu artis, yang ni antarabangsa lah artis ni, namanya Akon. Haji-haji tak terkenal kot ya. Kalau siapa yang muda bayi-bayi saya ni, dia tahu Akon ni. Lagu dia pun yang macam mana pun saya tak ingat ya. I wanna make up right now, Nana. Itu lagu dia. I wanna make up right now, Nana. Akon ni artis antarabangsa, artis daripada Hollywood, Amerika. Rupanya lepas 10 tahun dia hilang, dia ada comeback. Orang tengok dia Akon ni, dia comeback, dia balik kepada negara dia, negara asal dia Senegal. Negara asal dia duduk di American citizenship, tapi dia balik ke Senegal. Dan dia nak buat Akon City, bandar besar yang nilainya 6 bilion dolar nilai dia. 6 bilion ni kalau kali 4 lebih kurang 24-25 bilion duit kita. Satu bandar besar di Senegal. Dan ramai kita tak perasan Senegal ni adalah negara Islam. Dia bukan negara Islam dari sudut praktisnya, orangnya ramai Muslim ya, di Senegal. Dan bila dia balik ke Senegal, saya pun baru perasan dia orang Muslim. Dia Muslim. Dan dia macam nak balik ke pangkal jalan lah. Rupanya sebelum dia buat bandar city tu, projek dia adalah membantu rakyat-rakyat miskin, bukan hanya di Senegal tapi di Afrika. Dah banyak dah kerja, dah habis banyak, mungkin bilion dia dah habis dah. Nampak ya? Ini kalau antarabangsa. Ambil part-part yang angle yang bagus ya. Ustaz besar benar, bilion semua cerita malam ni ya. Tak ada ke yang sikit-sikit ni? Ataupun tak ada ke orang Perak yang boleh buat contoh? Banyak orang Perak pun ada, kita tak kenal.
Kalau saya sebut ni mungkin orang belah sini kenal dengan siapa itu, Anjung Perak dulu kan, seorang yang dermawan. Tahu ya, Haji kenal ya, Anjung Perak, Datuk Uban, Zainal Uban, seorang yang sangat dermawan, saya kenal. Kalau orang Manjui, sini ada orang Ipoh, orang Manjui. Ada orang Manjui ya, saya orang Manjui. Ada satu datuk, doktor, dan dia tak duduk di Malaysia. Dia banyak duduk dekat Italy. Di Malaysia dia buat projek sikit-sikit, dia sebagai academician, dia doktor falsafah. Kemudian dia dapat buat projek di Rome, Italy, iaitu projek defense security antara kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Rome, Italy. Kemudian dia dapat buat aerospace. Akhirnya dia duduk di Rome. Masa duduk sini ni macam lecturer biasa lah. Bila dapat duduk di Rome, tuan-tuan, Allah bagi rezeki dia. Selain daripada dia seorang yang penampilan dia daripada dulu sampai sekarang, itu dia sentiasa berkopiah ni, ketayak yang style Morocco punya, Maghribi punya ketayak tu. Itu penampilan dia. Walaupun dia businessman ni daripada Italy, daripada Europe, ya, penampilan biasalah di Europe kan, tapi dia pakai kopiah tu, ketayak dia. Seorang orang Melayu. Lain kawan-kawan dia semua, klik dia, dia punya downline dia semua daripada barat lah, orang barat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak perasan dia. Orang Manjui ni, Dr. Nordin Ahmad ni, mula meletup bila dia membeli satu kelab. Ni cerita 6 tahun lepas, 5 tahun lepas. Dia satu kelab League, Italy League, FC Bari. 95% dia beli kelab tu. Daripada 50% sehingga dia beli hampir keseluruhan kelab bola sepak di Italy. Nama dia siapa? Dr. Nordin Ahmad, orang Manjui. Orang Kuala ada juga ya. Jadi mereka semua ni latar belakangnya apa dia? Tawaduk. Tu saya nak sebutkan. Orang yang tawaduk, orang tak kenal, tapi dari sudut ilmunya, dari khazanah hartanya, dari sudut linkingnya cukup luar biasa. Dan mereka ni saya yakin dan percaya salatnya tak tinggal, jemaahnya tak tinggal, usrahnya tak tinggal, kekeluargaannya mantap. Sebab itu Allah kurniakan keberkatan dalam hidup. Yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah, rahmah Allah, kasih sayang Allah, rezeki Allah bersama dengan orang yang sentiasa dalam jamaah. Sebab itu kita kena kekal dalam jamaah. Banyak contoh-contoh lain ya. Para hadirin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawaduk ini penting dalam hidup, supaya Allah memberikan kita pelbagai pelepasan, keringanan dalam hidup ya. Sebab itu dalam ayat yang lain dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 261. Tuan-tuan pegang ayat ni, selalu kita dengar ayat ni yang menceritakan sifat orang ini, bukan tawaduk ya. Sifat yang kedua selepas tawaduk yang kita kena ada ialah memberi dalam hidup. Sifat memberi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan mereka yang menginfakkan jalan Allah, hartanya, jiwa dan raganya, buah fikirannya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamathali habbah, seperti mana? Habbah,
sebiji tunas, sebiji sawi. Ambatat habbatin, ambatat, dengan sebiji itu ambatat sab'a sanabil, akan beranak kepada 7 tangkal. Daripada 7 tangkal, 100 tangkal pada 100 biji pada setiap tangkal kali. 7 kali 100, 700. Dan Allah sebut wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh menggandakan kepada sesiapa yang dikehendaki. Allah boleh gandakan lebih daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Itu para hadirin, memberi dalam hidup, pemaaf dalam hidup, kemudian apa satu lagi sifat tadi, tawaduk dalam hidup, sangat bererti. Dalam satu hadis, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ni sahabat Nabi SAW. Sifat para sahabat ni, dia sentiasa nakkan masa dia itu berisi, nakkan sentiasa harta itu diadili ataupun diberikan keberkatan. Lalu mereka tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mak aku dah meninggal, ibuku dah meninggal, Ummu Sa'ad dah meninggal lah. Apa benda amalan yang boleh aku lakukan untuk diri dia? Masih hidup dia tu, dia kuat beramal, rajin dengan ibadahnya, rajin dengan salatnya, rajin dengan Qurannya, tapi dia dah meninggal. Aku nakkan amalan itu berterusan. Apa yang aku boleh lakukan ya Rasulullah? Kemudian apa jawab Nabi SAW? Nabi kata, kau sedekahkan dengan nama ibumu air. Nabi sebut ma'un. Nabi jawab ringkas je, ma'un, air. Kalau dia mengaji dulu, insya-Allah ilmunya jariah, mengalir. Kalau dia sedekah dulu, insya-Allah sedekahnya yang dulu itu jariah, mengalir. Sekarang ni apa yang kau nak buat untuk ibumu? Kau buatlah air. Air apa? Maka Sa'ad setelah mendengar pesanan Nabi SAW, dia bina untuk ibu dia perigi, sebuah perigi. Dia buat perigi dan berkata, perigi ini ya Rasulullah adalah untuk ibuku Ummu Sa'ad. Maknanya apa tuan-tuan? Dia buat wakaf perigi. Itu bila saya dengar kisah ini, kisah Sa'ad bin Ubadah ni boleh relate dengan apa yang berlaku kepada tadi Dr. Hasan Ali tu. Dia buat kerja-kerja macam tu. Puluhan tahun orang duk ingat dia buat kerja baru, punya dah puluh tahun dah saya buat ni, dia kata hampir 30 tahun. Dan alhamdulillah ramailah yang menjejaknya, termasuklah NGO-NGO kita, termasuk di masjid ni dulu saya pernah kempen sehingga pada saat ni kepada ibu-ibu, termasuk ibu-ibu kita ramai di belakang itu yang menyertai telaga wakaf, PAM wakaf, alhamdulillah ya, yang kita masih berterusan. Untuk siapa itu? Untuk orang yang telah pergi, termasuk diri kita. Baru ni tuan-tuan, kita telah siap masa raya haji baru ni 20 lagi ya. Setiap kali kita buat 20 dan insya-Allah kita tengah kumpulkan lagi untuk bulan 11 ni untuk PAM wakaf dan juga tangki wakaf kita buat. Jadi ada ibu-ibu kita di belakang sebelum ni tanya saya, nak buat lagi bila Ustaz? Tapi khabar insya-Allah bulan 11 ni kita tengah kumpulkan. Ke mana? Di tempat yang sebelum ini jugalah, iaitu di Cambodia, di Kampuchea. InsyaAllah siapa yang nakkan maklumat ni boleh dapatkan daripada saya nanti. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaatnya. Lepas habis solat ni boleh ambil apa flyers di belakang sana insyaAllah. Jadi mudah-mudahannya Allah Subhanahu Wa Taala memberkati waktu dan masa kita, memberkati hari-hari kita, memberkati harta kita, ilmu kita, memberkati amalan kita, dan mengampuni segala dosa kita. Wallahu waliyut taufiq was sadad. Wa barakallahu fikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل واهدنا الصراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Saya lupa tadi untuk program tahfiz kita ya,